Yang kedua, paling penting ialah Nabi tidak pernah ada kompromi. Apa dia kompromi bahasa mudah? Tak pernah bertolak ansur. Tak ada tolak ansur. Nabi dalam hidup, dalam banyak perkara, Nabi bertolak ansur. Tapi dalam soal ini, Nabi tak pernah ada tolak ansur. Prinsip asas Islam. Prinsip asas Islam yang paling besar apa dia? Tujuan dakwah Nabi ialah nak mengajak keseluruhan manusia. Untuk stage pertama, Nabi duduk Mekah memanglah untuk masyarakat Mekah. Nabi ke Madinah untuk Madinah. Dan seterusnya Islam yang sebenar ni disambung secara bertali alus. Tak kiralah sahabat tabi'in oleh ulama-ulama. Poin dia sebenarnya sampailah seluruh alam ini diislamkan. Tujuan dakwah ni yang paling besar ialah nak suruh semua manusia, hamba-hamba Allah ni hanya menyembah, mengabdi, beribadat semata-mata khalis lillahi ta'ala, tauhid. Maksudnya semua orang sembah Allah, semua orang mengabdi kepada Allah, jangan ada sebarang bentuk unsur kesyirikan. Jangan ada unsur syirik dengan Allah, satu-satunya dosa yang tiada ampunan Allah. Kita ni manusia, kita pendosa. Dosa-dosa yang kita buat ni masih ada lagi ampunan daripada Allah. Tapi satu dosa yang Allah tak akan ampun ialah buat syirik pada dia, mempersekutu atau memperduakan Allah. Dan yang jelas berlaku ketika Rasulullah berada di Mekah. Apa bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh masyarakat di Mekah? Menyembah berhala. Menyembah berhala, mengidolakan patung-patung. Mereka bukan tak percaya pada Tuhan. Masih ada lagi sisa-sisa apa yang ditinggalkan, dipanggil sebagai agama Ibrahimik ni. Yang Nabi Ibrahim tu percaya kepada Allah. Sebab itulah ada sebahagian ayat Quran menyebut wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Sekiranya kamu bertanyakan, mempersoalkan kepada mereka, kalau tanya pada mereka siapa yang jadikan langit dan bumi, nescaya jawapan dia apa? La yaqulunallah. Mereka akan jawab Allah, bukan berhala tu. Kalau kita tanya pada mereka, siapa yang buat langit bumi? Allah. Siapa yang buat kamu? Allah. Siapa Tuhan kamu? Allah. Yang bermasalah pada mereka ialah mendua dan mensyirikkan Allah melalui wasilah patung-patung berhala. Tu yang jadi salah. Jadi Nabi mari bukan nak buang kepercayaan hak Allah tu dah. Nak buang apa yang jadi sekutu bagi Allah. Tolong buang berhala, tolong hapuskan berhala, tolong pecahkan berhala, tolong jauhkan diri kamu daripada konsep keberhalaan. Nak sembah Allah semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi atas sebab inilah dakwah Nabi ditolak. Sebab bagi mereka yang mereka terima ini adalah daripada nenek moyang. Kita bukan mempersoalkan kemuliaan atau tidak kemuliaan pada apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Tetapi apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang perlu diperhalusi dengan nama agama tadi. Sekiranya apa yang ditinggalkan oleh orang-orang tua kita, moyang kita, datuk nenek kita sejalan dan selari dengan apa yang disebutkan oleh agama, go on, teruskan. Tetapi sekiranya berlawanan, maka kita terpaksa kerat, kita terpaksa stop, kita terpaksa tinggal. Contoh yang paling jelas, penyembahan berhala. Walaupun disebut, oh tok kita sembah berhala dulu, moyang kita sembah berhala dulu, tok kita dulu berhala, jelas dia tu mensyirikkan Allah, tinggalkan. Tok kita berniaga, tok kita berjual beli, tok kita berdagang, benda tu salah ke tak? Tak salah, niaga. Go on lah. Walaupun hak tu pun tok juga dia berniaga, niaga lah. Tok kita dulu jamu orang makan, buat baik kat orang, bagus. Go on lah. Tok kita dulu berzina, tok dulu kita minum arak. Jadi kita tak boleh jadikan benda hak salah tu, tok aku dulu boleh berzina minum arak, takkan aku tak boleh. Dan benda tu salah, tinggalkan. Agama pun larang.
Jadi bila Nabi nak buat benda ni, Nabi dapat tentangan, tuan-tuan. Dan satu lagi kita kena ingat, akidah ni bukan setakat kepercayaan. Akidah itu adalah iman. Iman tu dia ada sekali yang kita panggil ilmu. Iman itu ilmu, ilmu itu iman. Kenapa? Iman itu apa dia? Kepercayaan. Akidah kita. Percaya dah Allah ada, ya. Percaya dah Allah wujud, ya. Tanpa ilmu, benda ni menjadi sukar. Sebab apa? Iman itu ilmu, ilmu itu iman, kerana orang akan mempersoalkan keimanan tersebut. Kalau tak ada ilmu, maka fail dah dia. Bagaimana bila orang mempersoalkan siapa Tuhan kamu? Allah. Jadi cuba kamu cerita pasal Allah. Aku pun tak tahulah. Orang suruh Allah, aku pun Allah lah. Maksudnya kita beriman tapi kita jahil tentang dia, masih belum cukup keimanan kita. Sebab apa perlu ada ilmu? Kerana kita nak menjelaskan dan menerangkan tentang Tuhan yang kita percaya dan kita iktikadkan tu. Tuhan kamu siapa? Allah. Cuba kamu cerita, inilah ilmu. Allah tu macam ni, sifat dia macam ni, nama-nama dia macam ni, yang wajib dia macam ni, yang haruh pada dia macam ni, yang mustahil dia pada ni. Ada ilmu baru kita boleh cerita. Begitu juga Nabi. Boleh tak kata, okey, apa dia Nabi? Aku pun dah orang suruh beriman Nabi, Nabi lah, tapi aku pun tak tahu Nabi tu menatang apa. Rasul tu apa benda? Sifat haruh pada dia pun aku tak tahu. Tak logik. Kita kena berilmu tentang Nabi, berilmu tentang Rasul, berilmu tentang malaikat, berilmu tentang hari kiamat, qada-qada, habis. Lepas tu yang kedua, bila kita beriman kepada Allah, dia ada cara bagaimana kita nak mengibadahi Tuhan yang kita yakin tu. Benda ni kita tak boleh reka, benda ni kita tak boleh agak-agak. Cara yang terbaik tu kata ikut Nabi, Nabi yang tuntun kita. Salah satu ibadat khusus yang diajar dalam agama ialah solat, semayang. Semayang ni ialah hubungan antara kita dengan Tuhan. Bila sebut semayang, dia ada cara, dia ada tata cara, dia ada kaedah, dia ada pelaksanaan dia. Lagu mana nak buat tak boleh reka. Hang semayang, semayang. Hang semayang lagu mana? Aku Allahu Akbar. Hang aku Allahu Akbar. Hang aku Allahu Akbar. Pasal apa lagu ni? Nak reka-reka. Hang ni reka, hang ni reka. Tapi nak kata aku semayang, aku semayang, aku semayang. Tak. Hak kamu Allahu Akbar ni ambil tang mana? Aku belajar daripada hadis Nabi, Nabi semayang. Belakang tu sahabat tu tengok lagu ni. Tak ada hak lagu ni, tak ada hak lagu ni. Jadi orang hak dakwa lagu ni dengan lagu ni tadi tertolak dah. Sebab tak ada sumber, tak ada hujah. Okey, kata hang nak semayang lagu ni tu, mai tang mana? Hang ambil kat siapa? Jadi reka-reka. Jadi hak reka-reka, hak was-was apa ni tolak tepi. Ambil hak benar, hak betul, hak ada rukuk, hak sujud, ikut sebagaimana yang kita terima. Jadi nak mengibadahi Allah tu ada cara. Tak kena cara, tak betul walaupun kita percaya. Hang percaya Tuhan mana? Percaya Tuhan ni. Semayang berapa kali? 5 kali. Hang percaya Tuhan mana? Aku percaya Tuhan ni. Tapi hang semayang, aku 14 kali. Tang mana hang ambil 14 kali? Semayang juga dia dakwa, tapi 14 kali. Orang lain semua 5, hang ni mai ikut mana 14? Nah, maksudnya kena kemukakan hak 14 tu, apa hujah dia, apa bukti dia, apa dalil dia. Kalau dalil dia tak kena dan dia tak betul, maka itu tertolak. Jadi cara berakidah kena ikut Nabi, cara kita nak mengabdi, menyembah dalam apa juga ikut Nabi. Sebagai contoh, Nabi tak ada kompromi pasal ni. Tuan-tuan baca kuliah ayyuhal kafirun. Pasal apa surah ni turun pada Nabi? Asbabun nuzul, sebab-sebab surah kuliah ayyuhal kafirun turun pada Nabi kerana satu hari ni berapa pembesar kafir musyrikin Mekah datang jumpa Nabi. Mereka nak berkompromi dengan Nabi, menawarkan sesuatu. Nabi berdakwah, mereka suruh berhenti, Nabi tak mau berhenti. Nabi dakwah mereka, mereka tak mau terima. Jadi cara penyelesaian,
Berkompromi apa? Mereka menawarkan penggiliran, bentuk keimanan dan bentuk ibadah. Setiap tahun ni, contoh lagu ni lah nak bagi mudah faham. Okey, Muhammad, tahun pertama kami akan beriman dengan Tuhan kamu, lepas tu kami pun akan beribadat, cara kami semayang, cara kami sembah Tuhan pun ikut kamu. Maksudnya kalau kamu semayang, kami pun akan semayang. Tapi tahun depan, kalau kami sembah berhala, kamu pun kena sembah berhala. Gile-gile. Baru fair kan? Tahun ketiga, semayang balik. Tahun keempat, berhala balik. Tahun kelima, semayang. Tahun keenam, berhala balik. Gile-gile. Lagu mana? Apa pandangan kamu? Nabi terima kan Nabi tolak? Jelas. Last kali Allah kata apa? Lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, kami agama kami. Tak ada kompromi. Kamu dengan agama kamu, kamu nak buat ibadat lagu mana pun buat. Kami dengan agama kami, jelas akidah kami, kami beribadat sebagaimana yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi terima, tang mana masalah bermula? Kalau, maksudnya confirm dah Nabi tak terima, kita kata kalau Nabi terima, dia akan bermasalah pada awal dakwah Nabi. Kalau Nabi terima pada masa tu, orang akan bercakap apa? Peliknya Muhammad ni, dakwah dia bukan main sakan lagi, tinggalkan berhala, sembah Tuhan yang Maha Satu. Tiba-tiba dia boleh bersetuju juga dengan penawaran bergile-gile tadi. Otomatik bila Nabi setuju bergile-gile, Nabi pun kena buat sebagaimana yang mereka buat. Sedangkan mulut Nabi berdakwah, tinggalkan berhala, tahun kedua Nabi pun kena sembah berhala. Boleh faham dah maksud saya tu? Jadi sebab tu Nabi tak buat. Sebab tu kalau Nabi buat, dia akan jadi, kita andaikan secara bodoh, saya katakan andaian bodoh lah. Kita tengok di negara kita ada berapa kurang-kurang agama, kita letaklah 5 dah. Islam, Kristian, Yahudi, Hindu, Buddha. Kalaulah terima kompromi bergile-gile ni, tahun pertama sunyi gereja, sunyi tokong, sunyi kuil. Pasal apa? Semua geng-geng tu pakat semayang tarawih sekali dengan kita. Sebab apa? Tahun pertama semua orang kena datang masjid beragama Islam, ikut cara ibadat orang Islam, penuh masjid. Tapi bila masuk tahun kedua, contoh tahun kedua, tang mana? Katakanlah di kuil, tahun kedua. Masjid pada masa tu tak ada siapa dah. Mari bulan Ramadan pun tak ada orang. Mari semayang tarawih pun tak ada orang. Isra' Mi'raj pun tak ada orang. Duk di mana semua? Duk di kuil. Teng. Siapa duk pegang loceng tu? Bukan Tok Imam kita ke? Tok Imam kita tu nak buat lagu mana tahun kedua tempat depa? Contoh Tok Imam. Tu contoh kita kata. Tahun ketiga tukar lagi. Bila nak datang sini balik? Tahun ke-6 lah nak perhabis 5 tu. Tu contoh tu saya kata andaian bodoh, benda tu tak akan jadi. Cuma kalau kata nak ikut kompromi, naya. Tak ada, masing-masing lah buat hal masing-masing. Kita hormati agama lain. Mereka dengan agama mereka, dengan ibadah mereka. Kita dengan agama kita, ibadah kita. Tapi dakwah tak boleh tinggal. Nak mengajak orang kepada Islam, teruskan. Baik.